Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala alihi wa ashabihi. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah para a'immah di masjid yang mulia ini, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayahnya kita semua dapat menghadiri majlis yang kita harapkan penuh barakah ini. Selawat dan salam tidak dilupakan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita yang membawa hidayah ini, dengan harapan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat uzma beliau. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memulakan dengan pengajian tasawuf kita dengan kitab yang baru, yang kitab dengan judul Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang meninggal tahun 1830 Masehi oleh saya. InsyaAllah kitab Hidayatul Salikin ini, nuskhah yang saya pakai adalah naskah yang diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Ini adalah naskah dia yang telah ditahqiq oleh atau disempurnakan, disunting oleh guru kami, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki yang terkenal, yang mana kitab ini pernah beliau buka dan beliau ajar di Masjid Wilayah Persekutuan Pahuda tahun 2013 dahulu. Maka ini adalah mengulang kembali setelah hampir 7 atau 8 tahun tidak dibuka kitab ini, dan insya-Allah kita berazam pengajian ini untuk kita laksanakan pada sesi kali ini. Dalam pengajian ini saya memakai beberapa naskah. Perlu diketahui bahawa kitab Hidayatus Salikin adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang akan kita sebutkan tarjamah ataupun pengenalan tentang beliau sebentar lagi. Tapi kitab Hidayatus Salikin ini sebenarnya adalah terjemahan dan syarah beliau terhadap kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. So dalam versi bahasa Arab dia, saya akan menggunakan naskah Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj dari Jeddah, yang mana di dalam ini merupakan kitab Hidayatul Hidayah adalah kitab permulaan bagi seseorang yang ingin mempelajari ilmu tasawuf. Dia akan memulai dengan kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, Al-Fakir saya sendiri mengaji matan kitab Bidayatul Hidayah daripada guru kami, iaitu almarhum Al-Syekh Zamraji, Muhammad Az-Zamraji Al-Kenjani daripada Indonesia, daripada Jawa Timur, Kediri, pada tahun 1998 dahulu, waktu saya masih pelajar pondok. Ketika itu umur 14 tahun kalau tak salah. Kitab dalam bahasa Arab Bidayatul Hidayah. Dalam mensyarahkan kitab ini, selain memakai kitab Hidayatul Salikin sesuai dengan syarah yang diulas oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sendiri, tidak dilupakan saya juga memakai kitab kitab ini, iaitu Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini kitab saya waktu di pondok dulu. Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini nama dia kitab kuning. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini nama dia kitab kuning, kitab kuros lah. Yang mana dia tak ada jahit sebelah dia kosong. Sebab apa? Sebab kita pakai, kita buka, senang nak membagi dhabit atau makna dalam bahasa Arab. Ini
Jadi kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang mana Syekh Nawawi Al-Jawi adalah salah seorang ulama besar di alam Melayu yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah, dan kitab Maraqil Ubudiyah ini adalah salah satu kitab terpenting yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi bagi kitab Bidayatul Hidayah. Di hamish kitab ini juga merupakan matan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita ingin menerangkan sedikit sahaja pengenalan tentang pengarang kita, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Siapakah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani adalah seorang ulama besar yang ada atau yang hidup. Dia ulama daripada Palembang. Nama pun Al-Falimbani. Falimbani berarti Palembang. Jadi kita orang Melayu juga dikatakan berasal, sebahagian etnik daripada Melayu ini berasal daripada Palembang, Sumatera. So di Palembang, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang berasal daripada Palembang. Beliau telah tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah pada waktu yang sangat lama, juga menuntut ilmu di Madinah, sempat pergi ke Zabid. Dalam kisah riwayatnya ketika menuntut ilmu, beliau memiliki banyak sekali guru, dan salah seorang guru yang beliau sayangi di dalam ilmu tasawuf yang beliau pegang, yang dari wasilah guru beliau ini lahirlah kitab-kitab tasawuf yang terkenal di alam Melayu, adalah guru beliau bernama Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani adalah salah seorang ulama besar tarekat Madaniyah. Tarekat Khalwatiyah. Itu. Tarekat Khalwatiyah sama dengan tarekah oleh seorang ulama besar di Mesir yang bernama iaitu Syekh Al-Kausari, Zahid Al-Kausari, yang juga bertarekah Khalwatiyah. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menuntut ilmu di bawah pimpinan iaitu gurunya Syekh Muhammad As-Samman. Nanti dari sinilah wasilahnya beliau menjadi seorang alim yang besar dalam ilmu tasawuf. Kealiman beliau diakui ketika beliau pergi ke Zabid, salah sebuah daerah yang ada di Yaman, di mana di situ beliau membacakan sahabat beliau, sahabat beliau kepada ulama-ulama yang ada di Zabid, dan ketika itu diiktiraf kealiman beliau, hadis beliau. Dalam bab hadis juga beliau faqih, dalam bab fiqh juga faqih, dalam bab tasawuf juga masya-Allah. Dari sinilah lahirnya tarekat yang ada di Malaysia dipanggil dengan tarekat Samaniyah. Salah seorang guru yang besar tarekat Samaniyah adalah Tuan Guru Samankati, kalau tak salah, dari Perak. Kalau tak salah beliau daripada tarekat Samaniyah juga. Ketika di sana beliau juga sempat menuntut ilmu bersama dengan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Fawaid Madaniyah yang terkenal di dalam bahasa Arab dalam ilmu mustalahat fiqh mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, kita kena pakai kitab Sulaiman Al-Kurdi ini untuk memahami kaedah-kaedah di dalam mazhab Syafi'i sebelum kita melakukan ijtihad atau tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Kerana kita ni tak ada mujtahid mutlak, yang ada hanya merupakan orang yang berintisab, muntasib ila madhabin ma, iaitu berintisab dengan mana-mana mazhab yang ada. Ini adalah kita. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Beliau juga iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani juga sezaman dengan beberapa ulama besar di alam Melayu seperti Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis dan lain-lain. Lalu pada ketika tahun 1920 lebih, beliau memutuskan untuk pulang ke tanah Melayu, ke alam Melayu, yang pada waktu itu bertujuan kerana beliau keteguhan hatinya dengan Islam, kesungguhan di dalam ilmu tarekat dan tasawuf,
maka beliau pun ikut bersama dengan kerajaan Kedah. Kerajaan Kedah untuk melakukan jihad fi sabilillah melawan Siam pada waktu itu ketika penjajahan Siam terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh umat Islam daripada kerajaan Kedah. Ini kisah dia. Kisah dia, maka beliau kembali ke tanah Melayu dan ikut berjihad dan akhirnya syahid pada tahun 1830 Masehi. 1830 Masehi, yang mana ketika itu beliau syahid di Patani lah. Makam beliau menurut Ustaz Wan Sohir ada di Patani. Termasuk kesungguhan beliau di dalam berjihad ini adalah sebuah kitab yang beliau karang menunjukkan kesungguhan beliau dengan judul iaitu Nasihatul Muslimin. Ini kitab dia yang baru dicetak di Indonesia dengan Maktabah At-Turmusi Lit-Turah, nama maktabah dia. Nama kitab ini adalah Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin. Nasihat kepada orang-orang muslimin dan peringatan kepada orang mukmin fi fadailil jihadi fi sabilillahi wa karamatil mujahidin, iaitu dalam menerangkan fadilah jihad dan jalan di jalan Allah dan keramat golongan mujahidin. Ini adalah karangan beliau. Tapi of course lah, pada waktu itu kerana berada di zaman perang. Sekarang tidak berada di zaman perang, maka kita tak bolehlah sengaja nak buat jihad tanpa ada keputusan daripada ulil amri ataupun kerajaan. Jadi kena ada aturan dia. Dalam bab jihad kita ada kitab fiqh khusus, nama dia Kitabul Jihad. Kitabul Jihad, yang mana urusan jihad ini adalah urusan ulil amri, urusan kerajaan, bukan sewenang-wenangnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan pembunuhan atau melakukan kezaliman atau kriminal, sama ada kepada sesama Islam ataupun yang bukan Islam dengan alasan jihad tanpa ada keputusan dari kerajaan. Ini adalah jelas batil yang telah kami jawab dalam berbagai risalah-risalah yang kami tulis tentang perkara ini. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, begitulah riwayat Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Selain kitab Nasihatul Muslimin ini, beliau memiliki kitab yang terkenal Sayrus Salikin atau Siyarus Salikin, yang merupakan terjemahan daripada Lubbu Ihya'i Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali atau adiknya Ahmad Al-Ghazali. Jadi Syekh Abdul Samad Falimbani menterjemahkan dan mensyarahkan macam sama dengan Hidayatus Salikin ini, kitab Siyarus Salikin. Dan insya-Allah akan dicetak sebentar lagi oleh Pustaka Yayasan Karyawan ke apa saya lupa, Pustaka Klasik Media Klasik Media kalau tak salah. Intinya ditahqiq oleh salah seorang sahabat dan guru kami, iaitu Profesor Madya Khalif Muhammad, yang insya-Allah akan terbit tidak lama lagi dan kami harap boleh terbit secepat mungkin. Jadi kitab tu kitab yang sangat penting untuk dijadikan pengajian di masjid-masjid. Lalu beliau juga memiliki kitab-kitab yang lain dalam berbagai fan ilmu. Dalam berbagai fan ilmu yang ada dicatat di dalam tarjamah beliau, seperti Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin, kitab Isra dan Mi'raj, dan juga dia ada kitab nama dia Al-Urwatul Wuthqa, yang merupakan kitab wirid yang beliau dapatkan daripada Syekh guru beliau Syekh Muhammad Saman, Ratibus Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Risalah fi Kaifiyati Ratibil Lailatul Jum'ah, dan beberapa kitab-kitab lain yang penting. Ini adalah guru kita, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Maka sekarang kita masuk
iaitu pengarang kitab ini Syekh Abdul Samad Al-Falibani, semoga Allah memberi manfaat dengan ilmunya, berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pemurah di akhirat sahaja. Jadi kita mula kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hamba-Nya. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Jadi maksud dia apa? Ini tulisan Syekh Abdul Samad. Segala puji tertentu. Jadi dia maknakan lam itu adalah ikhtisas kepada Allah. Dimaknakan lam itu sebagai lam ikhtisas. Dan lam ni boleh banyak, boleh lil milki, ikhtisas ni tertentu bagi Allah, al-muftatahi, yang dituntut memulai dengan dia. Maksud dia semua benda yang kita nak mula ini dimulai dengan Allah dulu. Dengan dia fi kulli kitabin, pada tiap-tiap kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina al-madhkuri fil kitabi. Iaitu wassalatu, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita, Muhammad, yang kesudahan, dia merupakan kesudahan atau penutup segala nabi, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, al-madhkuri, yang disebutkan fil kitabi, di dalam Al-Quran. Kerana apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Quran bahawa dia adalah penutup segala nabi, dan salawatnya juga disebutkan, iaitu sesungguhnya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya sesungguhnya Allah SWT wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh sebab itu berselawatlah kepadanya. Okey. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi, dan atas kekeluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Kerana kalau tanpa para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, maka ilmu atau akidah Islam ini tidak tersebar. Tapi kerana kesungguhan para sahabat menyebarkan agama Islam dan dianuti oleh orang yang datang setelah mereka di kalangan tabi'in, maka Islam itu tersebar luas. Bayangkan, para sahabat ada yang sampai menyebarkan Islam di hujung timur, iaitu di negeri China. Bayangkan tuan-tuan, sampai ke negeri China menyebarkan Islam pada waktu itu. Begitu juga Islam tersebar di seluruh hujung barat Islam sampai ke Andalusia oleh kalangan sahabat dan para tabi'in. Dan pada waktu zaman tabi'in tu lebih luas lagi, sampai ke Andalusia. Jadi kita ingat kisah Musa bin Nusair dan juga salah seorang mujahid yang terkenal, iaitu Tariq bin Ziyad. Satu Arab, satu Berber, Amazigh, Berber, menyebar. Begitu juga di alam Melayu, menurut satu riwayat bahawa Islam telah sampai di alam Melayu abad pertama Hijriah. Ada yang kata macam tu, dengan beberapa artifak seperti batu nisan yang bertulis dalam tulisan Arab. Itu tanda bahawa orang tersebut, Islam telah sampai di alam Melayu sejak abad pertama atau abad ketiga Hijriah. Itu kena cek baliklah menurut pembahasan perkara tersebut. Dan atas keluarganya. Lalu wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ila yaumil ma'abi, dan atas yang mengikut bagi mereka itu dengan cara yang baik hingga hari kiamat. Siapa yang ikut dengan mereka itu dengan cara yang baik hingga hari kiamat. Wa ba'du ini adapun kemudian daripada itu. Maksudnya wa ba'du setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Jadi setelah baca bismillah, alhamdulillah,
dan selawat dan salam wa ba'dulah maksud dia. Fayaqulu al-faqiru ila Allahil ghaniyil abdus samad al-jawi al-falimbani khadimul fuqara'i fi Makkah al-mukarramah atau musyarrafah. Iaitu apa? Maka berkata fakir, seorang yang fakir yang berhendak kepada Tuhannya Allah, kepada Allah Al-Ghani yang maha kaya, iaitu Abdus Samad Al-Jawi. Jadi perlu diketahui zaman dahulu seluruh ulama alam Melayu ini tidak dipanggil sebagai Nusantara, tapi dipanggil sebagai Jawi. Walaupun Ustaz Jawi ni bukan ke nisbah kepada Jawa, Pulau Jawa, Al-Jawi. Misalan dia. Tapi yang betul, yang berlaku, seluruh ulama alam Melayu atau seluruh ulama Nusantara pada waktu itu memanggil diri mereka sebagai Al-Jawi. Memanggil diri mereka sebagai Al-Jawi. Contoh dia, Syekh Abdul Rauf Singkil, dia ni bukan ulama Jawa, dia adalah ulama daripada Aceh, tapi menisbahkan dirinya sebagai Al-Jawi. Bahkan salah seorang ulama besar daripada Maghribi yang bernama Imam Ibnu Battuta, dia traveler, seorang pengembara yang terkenal. Imam Ibnu Battuta, dia ketika sampai di Aceh, beliau menyebut sebagai Biladul Jawa. Padahal itu bukan tanah Jawa. Tanah Jawa kita tahu dekat mana? Dekat Jakarta sampai Batavia tu apa? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini Jawa. Tapi kerana pada waktu itu seluruh alam Melayu ini dipanggil dengan Al-Jawi. Itu adalah panggilannya. Bukan Nusantara. Nusantara tidak dikenal pada waktu itu. Sebut Nusantara orang tak tahu. Tak ada nisbah kepada Nusantara. Yang ada adalah Al-Jawi. Sebab itu dipanggil Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Al-Falimbani berarti Palembang. Kerana asal dia daripada Palembang. Berarti dia seorang berbangsa Melayu. Okey. Khadimul fuqara'i, khadam segala fakir. Khadam segala fakir, fuqara, fi Makkah al-Musyarrafah, di dalam negeri Mekah al-Musyarrafah, Mekah yang dimuliakan. Di negeri Mekah al-Musyarrafah. Berarti pada waktu mengarang kitab ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berada di kota Mekah. Berada di kota Mekah. Jadi Mekah dulu adalah kiblat ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Orang datang mengaji di Masjidil Haram. Penuh Masjidil Haram, orang ngaji, duduk dengan halaqahnya, dengan apanya. Sekarang sekarang dah tak ada budaya tersebut. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmah. Semudah-mudahan Allah mengampuninya dan bagi ibu bapanya segala muslimin akan beberapa ampunnya dan rahmatnya. I'lam, ketahuilah. I'lam ayuhat talib lidaril akhirati anna kitabal bidayatil hidayah lil imami hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un littaqwa al-madhkuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang bermaksud ketahui olehmu wahai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, kitab Bidayatul Hidayah, karangan atau tulisan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, itu telah menghimpunkan bagi ilmu yang membawa kepada takut akan Allah yang disebutkan di dalam firman Allah SWT, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, iaitu bermaksud dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu iaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti apa?
Syekh Abdul Samad Al-Palembani menerangkan kepada kita bahawa kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang mengajarkan beberapa ilmu tentang pentingnya daril akhirah, pentingnya hari akhirat. Yang mana pentingnya hari akhirat tersebut adalah membawa kepada ketakwaan. Yang mana ketakwaan ini adalah takut kepada Allah dan ia menjadi bekal di akhirat kelak. Dan sebaik-baik bekal. Berarti apa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan meninggal dunia, jangan duk fikir harta banyak sangat. Nak fikir apa rumah maligai, tanam dekat kuburan, ada taman, ada bunga ke tak ada bunga, tu semua tak dapat bawa, tak bermanfaat. Memanglah ada yang mengatakan kalau ada orang letak bunga atau dalam hadis iaitu meletakkan pelapah kurma yang basah, selagi dia basah dia dapat meringankanlah. Lebih kurang macam tu kubur yang ada di kubur tersebut. Tapi kita kena tahu bahawa semua itu dengan kekuasaan Allah SWT. Kalau orang tersebut dengan jahatnya atau zalimnya di dunia ini sehingga akan menyebabkan Allah murka, dan ketahuilah bahawa dia binalah taman seperti apa pun di kubur tersebut, kalau Allah menyiksa dia, dia tetap akan disiksa dengan siksaan yang perih. Oleh sebab itulah satu-satunya bekal yang akan dia bawa adalah takwa. Dan dia adalah merupakan bekal yang paling baik, paling bagus, sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Okey, wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Dan dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab ini ada ilmu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Maka tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf mengenal akan dia. Jadi nak tak nak kena faham, kena tahu tentang perkara ini. Jadi sebab itu ilmu ni ada ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di akhirat kerana membawa ketakwaan, di dunia dengan ibadahnya, dengan cara muamalahnya, cara bertakwanya dan lain-lain kepada Allah SWT dan juga sama makhluk. Faliza ahbabtu an utarjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafisah fi hadzal kitab bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arabi. Sedap dia buat. Maka aku inilah kasih aku bahawa kerana inilah kasih aku bahawa aku bahasakan akan beberapa masalahnya dalam kitab ini dengan bahasa Jawi, iaitu Arab Melayu, bahasa Jawi lah, bahasa Melayu tulisan Jawi, serta aku tambah beberapa masalah yang baik yang tiada daripadanya, supaya mengambil manfaat dengan ia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Tujuan dia tulis dalam bahasa Melayu supaya orang yang tak tahu bahasa Arab boleh baca. Sebab kalau dia tulis bahasa Arab nanti takut orang Melayu tak dapat mengambil manfaat dari kitab ini. Jadi tuan-tuan, itu tujuan dia. Maka saya khabarkan ini. Saya khabarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ulama dulu ni hebat-hebat dah. Dah karang kitab sehebat ni dah. Waktu tu cetakan dia, kalau dicetak tu cetakan bulak lama itulah, yang Halabi tu. Kalau yang beli kitab Hidayatul Salikin cetakan lama, boleh baca. Jadi macam contoh dia, bonda saya sendiri cerita waktu dah pindah di Kuala Lumpur, selalu mengaji dengan seorang ustazah. Seorang ustazah, Mak Haji kita panggil. Mak Haji kalau mak saya ceritalah. Mak Haji di Damansara. Di Damansara pada waktu itu, yang mana beliau kalau tak salah bonda kepada iaitu isteri kepada Ustaz Dasuki. Ustaz Dasuki yang terkenal.
Ustaz Dasuki yang terkenal. Jadi dia mengaji kitab-kitab ni lah, Hidayatul Salikin, kitab-kitab Jawi yang mana ulama-ulama dulu dah karang. Jadi dia nak meneruskan. Jadi mak saya yang tak erti bahasa Arab, bunda saya tak erti bahasa Arab, maka dia mengaji kitab-kitab Jawi tersebut dengan pegang pen, dobit, disyarahkan. Dia catat. Okey, itu makna dia ni. Dengan carahan dia dan syarahan dan juga pengajian dia. Itu. Sebab itu kita jangan lupa diri. Kita ni orang Melayu ni, kita alhamdulillah ulama kita banyak berjasa kepada kita pada hari ini. Maka manfaatkanlah kitab-kitab Jawi ini. Kita kena nusrah dan juga kembangkan khazanah ilmu kita, ilmu yang telah diwarisi kepada kita. Dan kita kena ingat diri, jangan sombong. Sehebat apa kita hari ini, kita ni tidak akan istiqamah di dalam Islam kalau bukan jasa dan juga doa leluhur kita seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini. Wa sammaituhu bi hidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namakan ia dengan hidayatus salikin fi sulukil maslakil muttaqin. Jadi dia namakan kitab ini dengan hidayatus salikin. Hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin. Maksudnya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sebut tu. Lepas tu dia kata apa? Wallaha as'ala was'alu. Wallaha, dan kepada Allah as'alu, aku memohon ayyam fa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan aku pohonkan Allah Subhanahu wa taala bahawa ia memberi manfaat seperti ia telah memberi manfaat dengan asalnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tiada daya pada menjauhkan daripada maksiat dan tiada upaya pada berbuat kebaikan melainkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Warattabatuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku aturkan kitab ini atas satu muqaddimah pendahuluan, 7 bab dan 1 khatimah penutup. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan kepada semua. Jadi ini adalah muqaddimah daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sekarang kita masuk muqaddimah kepada kitab Bidayatul Hidayah itu sendiri. Muqaddimah ini muqaddimah dalam menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Jadi pertama sekali kita nak beramal kena ada ilmu. Nak beramal, nak solat kena belajar cara solat. Nak berwudu kena belajar cara wudu. Nak berzakat kena belajar ilmu zakat supaya tak datang hukum zakat yang mengarut. Jadi jangan nanti ada orang nak zakat, apa dia nak zakat? Dia nak zakat apa, barang-barang dah tak guna ni saya nak bagi zakat. Boleh ke? Mana boleh? Zakat ini tergantung. Ada zakatul mal, iaitu zakat emas dan perak. Seperti hari ini duit yang menempati tempatnya emas dan perak. Itu contoh dia. Zakat tijarah, zakat perdagangan. Urud tijarah dikira dan lalu dizakatkan. Zakat binatang, maksud dia jangan ayam tak dizakat. Yang dizakatkan adalah kambing, dia panggil dengan dabah. Kambing, lembu dan lain-lain. Zakat pertanian, pertanian tersebut dah cukup berapa dia punya, berapa berat dia punya dia punya hasil, dia akan dibayar zakat. Misalan dia, ini adalah yang namanya zakat, tuan-tuan. Jadi perlu kepada ilmu, dan ilmu ini ada yang bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Kalau belajar ilmu yang tak bermanfaat, ilmu teka-teki bermanfaat tak? Ilmu buat gelak ketawa tak bermanfaat tak? Contoh dia. Ni ada ilmu yang bermanfaat, ilmu tak bermanfaat. Ilmu macam mana nak tebak siapa menang siapa kalah untuk judi, ini tak boleh.
Ini adalah juga ilmu yang tidak bermanfaat, tapi ilmu yang diharamkan. Jadi ilmu ini ada yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. So Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa dia kata? Wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min raghabatika fid dunya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yutli'uka ala makaidi syaitani wa ghururihi. Yang bermaksud ilmu yang bermanfaat, al-ilmu an-nafi', iaitu dan ilmu. Jadi diterjemahkan sendiri oleh Syekh Abdul Samad Palembani. Maksudnya dan ilmu yang beri manfaat itu ialah barang yang menambah takutmu akan Allah. Jadi dia akan menambahkan takut kita akan Allah. Ini nama dia ilmu bermanfaat, tuan-tuan. Ilmu bermanfaat iaitu yang menambahkan takut engkau kepada Allah. Iaitu menambah pula dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu, menambah pula dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia, yang maha tinggi. Jadi kerana kita sedar diri kita ini kotor, kiri kita ini hina, dengan segala kekurangan kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatkan kita lebih bersungguh-sungguh untuk beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengurangkan akan gemarmu kepada dunia. Justru dengan bertambahnya ilmu bermanfaat menyebabkan kita ini pun dah tak suka dengan dunia, dah tak gemar dah dengan dunia, tak peduli dengan dunia dan lain-lain. Kepada dunia, menambah gemarmu kepada akhirat. Jadi dah tak kisahlah, dah tak gila lah untuk urusan duniawi ini, fokus untuk akhirat. Dunia ni hanya untuk menghidupkan keluarga, menghidupkan diri, untuk ada tempat tinggal dan lain, cukup. Tidak seperti yang berusaha untuk mencipta mahligai sebesar-besarnya, tapi hidup sekejap, hidup dia tak bermanfaat, menyebabkan orang atau keluarga dia tambah lebih dekat kepada mungkarat daripada kepada akhirat. Ini yang kita tak nak. So biarlah kita lebih dekat dengan akhirat, menambah gemarmu kepada akhirat, membukakan mata hatimu dengan yang membinasakan. Membukakan hati, tahu ini akan membinasakan akan amalmu, ini akan membinasakan amal kita, hingga engkau memelihara diri daripadanya, supaya kita ini memelihara diri daripadanya dan memperlihatkan engkau atas tipu syaitan dan perdayanya, sehingga ketakwaan itu akan melihatkan kepada kita, kelihatan kepada kita, bukakan mata kita, kita tahu, oh ini adalah tipu daya syaitan yang boleh menyebabkan aku terjerumus dalam kesesatan. Misalnya tuan-tuan, ada orang maghrur, baru belajar sikit, dia ingat dia dah alim, lepas tu dia pun dengan sombongnya, dengan pakai sorban atau jubah, dengan tongkatnya, lalu mula menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain dengan kata-katanya. Dia ini maghrur, tertipu dengan apa? Dengan ilmu sedikit yang dia ada, kerana dia belum mempelajari ilmu tasawuf, sehingga kan dia tidak tahu, tidak dapat membezakan antara tipu daya syaitan dengan tidak. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin ni sebanyak 10 jilid atau cetakan lama 4 jilid. Di dalamnya menceritakan tentang bagaimana orang kadang-kadang alim juga maghrur, tertipu dengan keilmuan dia. Iaitu kerana apa? Kerana ada unsur-unsur duniawi. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita istiqamah mengaji kitab ini sampai khatam. Okey, lalu kitab kata Imam Al-Ghazali lagi, apa yang dia kata, iaitu rahimahullah ta'ala berkata, wa hadzal fannu minal ilmi an-nafi'.
Sedangkan fan ini, iaitu maksudnya, dan fan pelajaran ini termasuk daripada ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu tasawuf ini memberi manfaat sebab apa? Menyebabkan kita dekat kepada Allah, menjauhi urusan duniawi dan mengetahui tipu daya syaitan dan lain-lain. Ini termasuk ilmu bermanfaat. Okey. Ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ialah ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Jadi apa? Ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ialah ilmu yang memberi manfaat seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Ini. Demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi ilmu yang bermanfaat ini seperti ilmu tasawuf ini juga disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin. Di Imam Ghazali ada satu lagi kitab yang diimlakkan oleh muridnya bernama Minhajul Abidin. Ini merupakan kitab tasawuf karangan Imam Ghazali rahimahullah yang disyarahkan oleh salah seorang kiai hebat, nama dia adalah Kiai Ihsan Jampes. Kiai Ihsan Jampes ni dia ada karamah. Karamah dia apa? Dia itu tak pernah mengaji dari kecil, nakal. Orang panggil nakal. Memang nakalnya minta ampun. Tak pernah ngaji. Satu hari dia mimpi, atau dia marah kat dia, kata kalau engkau tak ngaji, tak jadi orang yang soleh, aku nak bunuh kau. Dari situ dia bangun dan dia takut. Dia terus duduk dekat dalam surau selama 20 hari lebih, kalau tak salah ke 40 hari, bersuluk, solat dan mengarang kitab bernama Sirajut Talibin fi Syarhil Minhajil Abidin yang terkenal sebanyak 2 jilid tebal dalam bahasa Arab. Terus keluarlah kitab dalam bahasa Arab, dan setelah itu banyak kitab-kitab di bahasa Arab yang dikarang, syarah kepada Irsyadul Ibad, syarah ke banyak macam kitab. Itu adalah Syekh Ihsan Jampes Kediri. Syekh Ihsan Jampes. So, Syekh Ihsan Jampes ini yang mensyarahkan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Lepas tu kitab Ihya Ulumuddin. Yang saya sebut inilah, ini nama dia kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Ilmu tasawuf itu ialah ilmu yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Kerana itulah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir. Jadi Abdul Wahab Asy-Sya'rani dia menukil dari dalam kitab Yawaqid wal Jawahir. Disebut dalam kitab tersebut, ia nakal daripada Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya, dan ia nakal daripada setengah arifin. Jadi apa kalam dia yang dia nukil daripada Imam Ghazali dan lain-lain? Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Maksud dia, sesiapa yang tiada baginya ilmu kaum ini, iaitu ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah. Jadi kalau tak ada ilmu di dalam hal ini, ditakuti atasnya su'ul khatimah, iaitu mati di dalam maksiat. Sebab itu saya kata kitab ini, Hidayatul Salikin, bukan semata-mata terjemahan bagi Bidayatul Hidayah, tapi merupakan syarah juga kerana dinukil dari kitab-kitab yang lain. Berarti apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang tidak mengambil ilmu tasawuf sama sekali dikhawatiri akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Atas sebab inilah ulama menyatakan bahawa ilmu tasawuf ini juga termasuk fardu ain. Cuma ilmu tasawuf ni banyak peringkat. Banyak peringkat. Samalah dalam hal akidah. Akidah ni fardu ain. Fiqh fardu ain. Ya, fardu ain. Tapi akidah yang macam mana? Akidah yang cukup untuk mengetahui keimanan Allah Maha Esa, sifat sama, basar, kalam dan lain-lain. Ini adalah fardu ain. Semua wajib tahu untuk mengenal Allah SWT. Allah disifati dengan segala sifat kamalat. Ini adalah fardu ain. Semua muslimin wajib tahu.
Tapi bila belajar ilmu akidah yang advance seperti ilmu kalam, belajar konsep arat, ada jauhar, ada tahayyuz, ini dah cakap ni benda-benda yang metafizik, yang dah susah. Maka apa? Hukum dia fardu kifayah saja. Sebab ilmu tersebut bukan untuk bermanfaat kepada semua orang, tapi dia digunakan oleh beberapa ulama untuk mendefend akidah daripada serangan ajaran yang ada di luar, yang ingin merusak status quo Islam, merusak agama itu sendiri. Itu hukum dia fardu kifayah. Ini kena faham. Begitu juga ilmu fiqh. Ilmu fiqh, Ustaz takkan belajar solat, belajar wudu ni kan fardu ain. Memang fardu ain. Siapa yang tak belajar cara wudu, tak belajar cara solat, macam mana nak solat, macam mana nak wudu? Padahal solat itu fardu. Tanpa wudu tak ada solat. So belajar wudu juga fardu ain. Tapi kalau dah belajar ilmu khilaf, okey, baik ni ada macam-macam jenis baik. Kalau kita nak tahu detail dia, riba ni ada riba nasi'ah, ada riba. Ini dah terlalu detail yang orang awam tak tahu. Kalau saya tanya, tuan-tuan tahu tak riba al-fadl tu apa? Tuan-tuan tahu tak riba an-nasi'ah tu apa? Tuan-tuan mungkin banyak yang tak tahu. Atau kita nak kata, okey, ini ada muqawwam, ada ghairul muqawwam. Ini macam mana? Apa maksud tu ustaz? Tak tahu. Dalam ilmu fiqh kita belajar, dalam kitab fiqh tebal-tebal, majmu' tu 23 jilid. Fardu ain ke? Tak fardu ain tu. Susahlah, kesian orang awam kalau fardu ain. Yang fardu ain tu kitab senipis Safinatun Najah yang tipis. Itu fardu ain. Fardu ain. Kitab Risalah Jami'ah itu kecil. Itu fardu ain. Tapi kalau dah kitab-kitab yang besar macam tadi yang saya sebut, majmuknya, Minhajut Talibinnya, ini fardu kifayah. Begitu juga dengan ilmu tasawuf, tuan-tuan. Ilmu tasawuf ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi ada yang kata siapa yang tak belajar ilmu tasawuf maka dia menggugurkan fardu ain. Betul. Tak salah, betul. Tapi fardu ain dari ilmu tasawuf tersebut adalah seperti apa? Seperti mengetahui ghibah ini haram. Ghibah tu apa? Backbiting. Namimah, adu domba itu haram. Menipu itu haram. Sangka buruk itu haram. Contoh dia. Riak itu haram. Ini kan penyakit hati. Dia bukan penyakit zahir. Kita tak boleh nak kata zahir. Zahir kita tak tahu zahir dia macam mana. Tapi dalam hati dia. Ustaz, kalau dia cakap tu ghibah lah. Ya, tapi kadang-kadang dia bukan tentang ghibah. Dia tergantung pada niat. Kalau dia niat untuk backbiting, haram. Tapi kalau dia menerangkan macam ulama mengarang kitab Rijal Tabaqat, bahawa ini hadis ini tak boleh diambil kerana apa? Kerana ini misalan dia. Contoh dia, ini maka dia jadi lain lah. Dia jadi meriwayatkan untuk jarhu wa ta'dil dalam ilmu hadis. Dia tidak boleh dikatakan ghibah kerana tujuan dia adalah untuk mengetahui rawi tersebut dapat diterima atau tidak. Tergantung pada niat. Tapi kalau yang dekat Malaysia ni, yang dekat negara-negara yang duk gosip-gosip ni, yang e-channel ni, entertainment channel ni yang duk gosip-gosip, ini termasuk penyakit media ni. Penyakit ghibah. Itu penyakit ghibah. Tak boleh, haram. Contoh lagi iaitu bagaimana sebagai seorang yang ingin membersihkan hati. Contoh dia, apakah zikirnya untuk bersihkan hati? Ini fardu kifayah, bukan fardu ain untuk mengetahui cara-cara dia. Tapi bila kita beramal untuk bersihkan hati, dia menjadi fardu ain. Sebab kalau tidak dapat bersihkan hati melainkan dengan itu, maka itu jadi wajib lah. Contoh dia, ini perangai hati kotor betul. Memang dalam Islam riak ni penyakit, tak khusyuk, tak apa semua ni. Penyakit ni memang kotor. Dan dia tak boleh diselesaikan, tak boleh disucikan melainkan seseorang itu beramal. Dan dia tahu. Tapi dia sengaja tak nak amal supaya hati dia tak bersih. Haram lah, dosa. Tapi bila dia tahu dengan beramal hati dia boleh bersih dan dia pun beramal. Dan hati dia bersih, alhamdulillah. Tapi hati dia tak bersih, tidak usaha.
Cuma dia tak mampulah. Nak buat macam dia dah usaha, dia dah beramal, berzikir Allah, 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 Allah. Sebab itu untuk beramal itu kita ada cara-cara dia. Cara-cara ini dipanggil dengan dalam bahasa Arab sebagai tariqah. Ilmu tariqah, tarekat. Sebab itu kena faham. Tarekat sesat ke tak? Tidak. Dengan syarat tarekat dia itu sudah cukup syarat dan memiliki guru yang pasti, yang diketahui dan cukup ilmu dia. Jadi guru ini memang betul-betul menuntut ilmu dengan guru yang bertauliah. Maksud dia juga memiliki sanad tarekat yang sahihah, turun-temurun sampai kepada kita. Ini maksud dia. Dan dia ini mengajarkan tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar daripada syariat. Kerana apa? Tidak ada orang yang berada di jalan yang benar di dalam ilmu tarekat, melainkan dialah orang yang sangat kuat, berpegang kuat pada ilmu syariat. Sebab itu kalau ada orang mengakui dia golongan sufi, golongan tarekat, tapi solat pun dah tak betul, ilmu pun tak ada, baca kitab pun tak erti, tinggallah. Kerana apa? Justru orang seperti ini lebih dekat kepada mungkarat daripada ilmu. Dia ini lebih membawa kepada binasa daripada kebenaran. Jadi ini. So kenapa banyak sangat tarekat, Ustaz? Rasul tak ada pun buat tarekat. Ada yang kata macam tu. Samalah dengan mazhab. Kalau dalam bab fiqh kita ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Rasul mana ada buat mazhab? Tapi kerana ilmu fiqh yang diajarkan kepada para sahabat berpecah banyak tu, turun lagi kepada tabi'in, tak semua orang dapat mendapat semua ilmu tersebut. Tak, manusia ada limit dia. So mana yang dia dapat dan dia ikut, jadilah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Dan kenapa ada banyak-banyak mazhab? Kerana Rasul memang mengajarkan berbagai cara. Kadang wuduk cara gini, kadang wuduk cara gini, kadang macam ni, kadang macam ni. Macam itulah. Dan tujuan dia apa? Kerana untuk memberi rahmat kepada para sahabat. Kepada umat dia. Itu dipanggil ikhtilaf atau khilaful ulama'ir rahmah. Perbezaan pendapat di kalangan ulama. Di kalangan ulama ini adalah rahmat. Itu kena faham. Begitu juga dalam hal membersihkan hati. Mazhab dia ada banyak lah. Cara Rasul berbicara dengan, bersabda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cara dia lain. Cara dengan Sayyidina Ali, dia lain. Cara dengan Umar, dia lain. Lalu turun bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengajarkan Salman Al-Farisi, juga lain. Turun sampailah kepada kita pada hari ini. Dan jadilah banyaknya turuk atau dipanggil dengan tarekat sufiyah, iaitu cara untuk membersihkan jiwa. Ini okey. Lalu dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini adalah pendiri tarekat Syadziliyah. Kita tahu kan tarekat Syadziliyah. Itu daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini murid kepada Maulai Abdul Salam bin Mashish. Maulai Abdul Salam bin Mashish ini seorang wali besar yang ada di Maghribi, yang meninggal di Jabal Alam, di atas bukit. Saya dah naiklah atas bukit tersebut. Di situ tempat Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menuntut ilmu tasawuf daripada Maulai Abdul Salam bin Mashish. Jadi dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi, yakni ulum as-sufiyati, mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lamu. Maksudnya barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini, iaitu ilmu tasawuf, nescaya mati dia padahal dia mengingkari atas beberapa dosa yang besar, padahal dia tiada mengetahui hal yang demikian itu. Ini yang saya kata tadi. Jadi ilmu tasawuf ini ada yang fardu ain. Contoh dia membersihkan hati. Dia tahu bahawa ilmu tasawuf ini untuk membersihkan hati, dia tak pergi menuntut ilmu dan dia melazimi sifat riya, takabur. Ini yang menyebabkan dia ini tambah
tambah parah, tambah susah lah macam ni. Boleh jelaskan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Okey. Dan kata Syekh Ibn Abbad rahimahullah ta'ala dalam syarah hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Jadi Ibnu Abbad ini dia karang syarah hikam, nama dia At-Tanbih. Saya baru beli di Mesir. Ni kawan-kawan, adik-adik kita kat Mesir tengah nak post ke Malaysia. Dulu cari tak jumpa. Ni baru beli. Dan kitab Ibnu Abbad inilah syarah yang juga dipakai oleh Tok Guru Tok Pulau Manis, ulama besar daripada Terengganu kita. Tok Pulau Manis mensyarahkan kitab Hikam Melayu tersebut yang terkenal tu, Hikam Bahasa Melayu. Ini dari kitab ni lah. Daripada syarah Ibnul Abbad rahimahullah ta'ala. Dalam syarah hikam karangan Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala, dia berkata, wa hadhihi al-ulumu hiya allati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umrahu at-tawila wa la yaqna'u minha bikathirin wala qalilin. Maksud dia, dan inilah iaitu ilmu tasawuf, segala ilmu yang seyogianya bagi manusia bahawa dikaramkan, ayastaghriqa, dikaramkannya, dia tenggelam. Maksud dia tenggelam dalam ilmu ini. Di dalamnya akan umurnya, sepanjang umurnya dia lebih baik dia fokus dengan ilmu ini. Wala yakna'u, yang lanjut pada menuntutnya, dan jangan memadai daripadanya dengan banyak, apakah lagi kalau hanya sedikit. Janganlah cakap kalau banyak je belum cukup, apatah lagi kita kata sikit ni dah cukup bagi kita. Tak. Ilmu tasawuf ini tak ada limit. Sebab itu kena belajar dan semoga kita mati dalam keadaan melazimi ilmu ini. Dan sebab itu saya terus terang, pengalaman saya waktu di pondok fokus dengan ilmu alat. Pertama ilmu alat, nahwu saraf, bahasa Arab. Itu sebagai ilmu alat je lah. Lepas itu saya mengaji akidah. Waktu itu suka ilmu kalam sikit, tapi sekejap je. Lepas tu berpindah kepada ilmu fiqah. Dan bila saya mengaji ilmu fiqah tu memang kita kata betul-betul fiqah lah. Saya mengaji Minhajul Talibinnya, Kifayatul Akhyarnya, Fathul Wahabnya, Fathul Mu'innya, Fathul Qoribnya, semua mengaji Bahsul Masail Fatwa. Dipanggil dengan Lajnah Fatwa tu, Lajnah Bahsul Masail tu. Saya memang sibuk dengan ilmu itu, bahagian fiqah tersebut. Lalu bila saya balik Malaysia pergi ke Maghribi, Allah lorongkan saya dalam bab akidah pula, dalam ilmu kalam balik. Mengkaji ilmu kalam sangatlah. Jadi saya waktu di Maghribi diminta oleh adik-adik untuk buka kitab tasawuf, saya tak terbuka. Tak tergamak nak buka, hati tu macam susah nak buka. Susah nak buka kerana merasa tak mampu untuk membaca mengajarkan kitab tasawuf. Tapi bila saya balik ke Malaysia, jejak kaki di Malaysia, seawal beberapa bulan setelah menjejak kaki di Malaysia, maka Allah terus jadikan terbuka dengan ilmu tasawuf. Maksud dia apa? Jadi didorong dengan membuka balik kitab-kitab yang saya mengaji dulu dekat pondok waktu masih jadi murid. Ngaji je lah, mengaji. Tak ada nak istighraq, tak ada nak terjun, nak berenang, nak tenggelam dalam ilmu tasawuf. Tapi bila dah sampai Malaysia, terpaksa tenggelam. Allah jadikan kita terpaksa. Tak perlulah saya detailkan, tapi Allah jadikan saya terpaksa sehinggakan saya istighraq, tenggelam dalam ilmu tasawuf. Buka balik kitab-kitab Tok Guru yang lama dulu yang mengaji, dah baca balik Ihya Ulumuddin. Sekarang saya setiap sebulan sekali, akhir bulan hari Ahad, kita ada reading, pembacaan Ihya Ulumuddin. Saya baca yang bahasa Arab, kawan saya Dr. Adi Setia baca bahasa Inggeris. Kita mengajar dalam bahasa Inggeris lah. Setiap hari Ahad terakhir setiap bulan baca Ihya Ulumuddin. Dulu saya mengaji dekat pondok. Sekarang kami pula membaca dan mengajarkannya kepada masyarakat. Ini nama dia, Allah jadikan kita ini istighraq, tenggelam dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Kita harap kita mati dalam keadaan ilmu tersebut. Bayangkan kita tengah berusaha untuk membersihkan hati kita. Kita tahu susah hati nak bersih.
Kita tengah cuba, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita. Alhamdulillah dapat husnul khatimah. Ini contoh dia, pentingnya orang yang mati dalam menuntut ilmu. Ini misalnya dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau dah tua-tua mengaji, kita tasawuf mengaji. Tapi tak payahlah nak mengaji yang susah-susah, ilmu makrifat tinggi-tinggi, tak payah. Tak. Bukan itu. Itu adalah fardu kifayah. Atau itu hanya tambahan daripada ilmu tasawuf menurut Imam Ghazali. Tapi ilmu tasawuf yang fardu ain yang ni, Hidayatul Salikin ni yang fardu ain. Itu seyogianya bagi orang yang hendak kemenangan di dunia dan di akhirat itu bahawa dihabiskannya umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf. Ini Syekh Abdul Samad paling banyak ingatkan kita. Habiskan dengan ilmu tasawuf. Sebab tu saya sekarang dah terjun tasawuf dah. Sama ada yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Imam Abdul Samad, Syekh Abdul Samad paling banyak mensyarahkan telah mensyarahkan perkara ini yang saya sebutkan tadi. Ilmu tasawuf ni ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Dan dalam mengamalkan akan ia dan mengerjakan akan ia dan memutalaahkan akan ia. Jadi bukan hanya belajar secara teori macam golongan orientalis. Jangan. Jadi apa? Pertama, mengamalkan ia. Dia mengamalkan dia. Jadi amalkan ilmu tasawuf, ikut tariqah, berzikir, istiqamah, solat, tahajud. Mengerjakan ia, buat. Betul-betul nak bersihkan hati dan mutalaahkan ia. Yang kita mengaji sekarang mutalaah lah. So dia simple je. Jadi kalau kami nak tahu seseorang yang bawa tasawuf itu benar atau sesat, betul atau sesat, cara dia adalah apakah dia ada reference ke tidak. Kalau dia datang tanpa reference, itu tak betul. Faham? Kenapa? Sebab dari mana dia bawa ilmu tersebut? Dari mana dia cakap macam tu? Dan kita boleh tahu dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Macam mana dia boleh cakap tentang ilmu tasawuf? Ini yang menyebabkan kita kena berhati-hati. Tapi kalau ada reference macam dengan kitabnya, dengan sumbernya daripada Imam Ghazali, ada Quran, ada hadis, ada pemahaman dia, ada apa dia. Dan ini adalah ilmu yang tasawuf yang benar. So kena mutalaah. Jadi ilmu tasawuf ni ada ilmu dia. Sebab itu kalau di Negeri Sembilan, bahawa dia ada enactment tarekat tasawuf untuk melindungi tarekat tasawuf, dan dia ada jilsah turut sufiah. Pertama sekali yang mereka akan cek yang dibawa ini ada sanad atau tidak, dan yang kedua apa sumber. Tarekat ni sumber dia dekat mana? Ada sumber ilmu dia dari mana? Itu kena tengok. Ini kan dia. Ini yang dia maksud dengan kerana tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali kita manusia ni lupa, kita duk ingat hebat dah bila buka tasawuf kita astagfirullah. Itu tujuan. Bila kita baca je kita tasawuf kita, insaf ya Allah, aku banyak dosa ni, kena taubat. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan yang lain daripada ilmu ini tiada dituntut membanyakkan ia, melainkan sekadar fardu ain juga. Jadi selain daripada ilmu ini, tak adalah kita dituntut untuk memperbanyaknya, melainkan yang fardu ain sahaja. Jadi contoh nak fiqah, fardu kifayah tu berarti seorang wajib, yang lain yang awam ni tak payah. Tak payah nak dalam-dalam. Bukan sebab apa? Dalam-dalam contoh dia. Ni yang Imam Ghazali yang saya bacakan dalam kitab Ayyuhal Walad. Kalau ingat yang sesi-sesi kita yang lepas, takkanlah kita tahu kita akan hidup hanya seminggu. Kita kena, na'udzubillah min zalik, kena barah apa ke contoh dia. Pun kita tahu kita akan meninggal, tinggal seminggu lagi. Apa yang kita nak buat? Sibuk nak pergi masuk fakulti perubatan. Sibuk nak pergi masuk kepada kuliah syariah, nak belajar fiqh tebal-tebal. Sibuk dengan nak belajar ilmu perdebatan. Tak, semua tu dah tak bermanfaat dah. Tapi yang kita fokuskan ketika itu adalah apa? Adalah ilmu untuk membersihkan jiwa kita.
ilmu untuk kita tazkiyatun nafsi, ilmu untuk kita membersihkan hati kita. Ini ilmu membersihkan hati. Ini yang kita panggil dengan ilmu tasawuf. Okey, insya-Allah kita dah pukul 10.04. Kita dah habis sampai sini. Kita akan sambung mukadimah pada minggu hadapan sebelum kita masuk fasal yang pertama. Sekian saja daripada saya. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Kita azamkan kita, insya-Allah pengajian kita merupakan pengajian yang istiqamah. Ini kita niatkan pengajian kita ni pengajian yang istiqamah, insya-Allah. Walaupun dalam pandemik ini kita istiqamah. Kitab ni tebal Ustaz, berapa tahun nak khatam? Tak kisah berapa tahun. Insya-Allah kalau kita istiqamah, kita khatamkan insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.